kasih mengalahkan kebencian. Ini yang akan diberi oleh saudara Tiaga. Silakan. Hari ini kita akan bincang ceramah tentang kasih dan kebencian. Dua-dua ini adalah kuasa yang sangat kuat. Kasih itu sangat kuat, benci pun sangat kuat. Kita akan sedar bila kita lanjutkan ceramah. Kasih dengan senang boleh mengalahkan kebencian, dan akhirnya tiada lagi kebencian di dunia dan di alam semesta. Bagi kamu yang belajar Bible, pasti anda tahu mula-mulanya hanya Jehovah saja. Tiada malaikat, tiada Yesus, tiada manusia di bumi, tiada makhluk lain. Bila Yesus seorangan saja, Yehova satu orang saja. Mengikut Bible, Yehova adalah kasih. So, permulaannya kasih. Waktu itu tak boleh cari kebencian. Apa berlaku selepas itu? Jehovah buat Yesus, lepas itu buat malaikat. Dan waktu itu pun semua kasih, kerana semua malaikat waktu itu hanya tahu kasih. Kerana mereka mengikut Yehova, hanya ada kasih. Dan apa berlaku seterus itu? Bagaimana kebencian masuk ke dalam sejarah alam semesta? Kita lihat gambar yang pertama. Dalam gambar yang pertama, kita akan lihat munculnya kebencian melalui satu roh jahat. Ini adalah satu roh jahat, satu malaikat. Kita tidak tahu nama dia, tetapi dia dipanggil sebagai Satan. Sekarang Satan. Dan dialah yang mula-mula benci Yehova. Itulah mulanya benci dalam sejarah hidup. Lepas itu ramai malaikat ikut dia dan kebencian bertambah di syurga. Mari kita tengok gambar yang kedua. Lepas itu bila bumi dicipta, Adam dan Hawa diajar tentang kasih. Tetapi dengan cepatnya mereka digoda oleh setan dan mereka belajar benci. Sekarang dunia yang kita hidup sekarang semuanya penuh dengan kebencian. Dalam Bible orang yang benci begini dipanggil sebagai keturunan setan. Satan seed, keturunan setan. Itulah munculnya makhluk-makhluk di syurga dan di bumi yang mula benci. Mari kita tengok gambar yang seterusnya. Dalam gambar yang seterusnya, kita lihat malaikat-malaikat yang tidak benci. Mereka adalah malaikat yang kasih saja. Malaikat-malaikat ini pun tidak tahu benci. Mereka hanya kasih Yehova. Dan mulalah Yehova buat satu rancangan. Dalam rancangan ini dia merancang macam mana mengalahkan kebencian dalam alam semesta. Semua malaikat ini yang pandai kasih Yehova dipanggil dalam Bible sebagai wanita. Dan wanita ini hantar satu daripada malaikat ke bumi yang muncul sebagai manusia. Mari kita tengok gambar seterusnya. Dalam gambar seterusnya kita lihat keturunan wanita. Keturunan wanita ini Yesus.
Sebelum dia jadi manusia, dia roh, dia malaikat. Tapi dia menjadi manusia. Kenapa dia datang ke dunia? Manusia kerana dia ingin ajar bagaimana kasih, dan melaluinya kasih akan pasti menewaskan kebencian, akan mengalahkan kebencian. Dan waktu dia di bumi, dia mengajar murid-muridnya. Terima kasih untuk hamba ya. Waktu dia di bumi, dia mengajar murid-muridnya untuk kasih. Karena murid-muridnya sebelum temu dengan Yesus, mereka diperbesarkan dalam dunia macam sekarang, yang bukan selalu ajar tentang kasih. Mereka pun diajar benci. Hampir semua murid sebelum jadi murid Yesus, mereka tahu cara benci, cara keganasan. Karena itulah cara setan. Dan waktu Yesus di bumi, dia ajar murid-muridnya supaya mereka faham kasih. Kalau Yesus tak datang, pasti murid-muridnya tidak tahu mau belajar dari mana kasih. Karena mereka semua beragama. Tetapi yang pemimpin agama mereka pun ajar kasih, kadang-kadang ajar kebencian. Dan seperti anda juga, bila murid-murid abad pertama, mereka lihat dunia mereka, ada benci, ada kasih. Kadang-kadang macam benci yang menang. Lama kelamaan ramai orang seperti kami sekarang boleh rasa kebencian yang kuat. Perasaan benci itu kuat, boleh menakluk, boleh menghapus. Nampaknya macam benci itu kuasa yang lebih besar daripada kasih. So, Yesus datang, dia ajar. Pentingnya kita faham ini kerana anda pun murid Yesus. Apa yang Yesus ajar mereka? Mari kita tengok dalam buku Matius bab 3, bab 5. Dan ajaran ini boleh digunakan dalam hidup sekarang. Matius bab 5 ayat 34 hingga 38. Matius bab 5, 38 hingga 40. Kita tidak akan baca semuanya ya, beberapa ayat dari bahagian ini. Matius bab 5 ayat 38 dan 39. Kamu sudah mendengar ajaran ini, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku memberitahu kamu, jangan melawan orang yang jahat. Jika seseorang menampak pipi kananmu, biarlah dia menampak pipi kirimu. Ramai yang baca ayat ini rasa ini tak masuk akal, tapi mereka tak faham ajaran yang lebih dalam. Ini tidak ajar bahawa seseorang yang kalau kamu pukul, biar dia pukul balik, bukan. Itu salah. Ramai tak faham ajarannya. Kerana dalam perkataan Yunani yang diterjemah sebagai menampak. Menampak ini bukan untuk mencederakan. Dia menampak kamu supaya kamu naik marah. Apa Yesus kata di sini ya? Ayat 39. Apa Yesus kata ya? Saya beritahu kamu, jangan melawan orang jahat. Jika dia buat sesuatu untuk buat kamu naik marah, jangan naik marah. Itu artinya, jangan naik. Kenapa? Bila
kamu naik marah, artinya bencian masuk ke dalam kehidupan. Dan bila Anda naik marah, apa boleh berlaku? Anda boleh buat sesuatu yang kamu selalu tidak buat. Adakah benar saudara-saudari, ramai di antara kita buat sesuatu, cakap sesuatu yang kita tidak akan cakap kalau kita tidak marah. Bila kita marah, baru kita cakap perkataan-perkataan yang kejam, melukakan. Itu adalah jenis benci, kuasa negatif. So Yesus kata jangan begitu, jangan. Orang yang menampak kamu, dia benci. Kalau Anda pun benci, sekarang benci itu 2 kali ganda. Tak bagus Yesus. Ini bukan perbuatan orang Kristen. Kamu mesti tunjuk orang bahawa kamu tak perlu marah. Walaupun dia benci, kamu masih boleh. Bila kamu tidak balas, artinya apa? Kasih telah kalahkan benci. Kalau kamu tidak balas, artinya kasih ditewaskan oleh benci. Dari sinilah kita faham prinsip tindak balas. Dalam dunia ini saudara-saudari, banyak orang buat sesuatu dan senang bagi kamu reaksi kita boleh reaksikan. Tapi bila kamu reaksi melalui keganasan ataupun perkataan-perkataan yang kejam ataupun gosip yang membahayakan ataupun mencederakan atau buat sesuatu yang tidak bagus, waktu itu kamu dikalahkan oleh Yesus kata jangan. Biar orang lain yang benci, kamu selalu tunjuk. Jika mereka ingin buat kamu marah, jangan. Jika dia ingin buat kamu rasa kecewa dan cakap sesuatu yang tidak baik, kita mesti sebagai Kristian, Yesus kata, marilah kita tunjuk kepada mereka kasih lebih kuat. Itu maknanya ayat 2 ayat. Pasal itu dalam 35, 38, Yesus kata, kamu sudah mendengar ajaran benci, tidak balas. Kalau mereka benci, kamu pun benci. Yesus kata stop. Adakah ini satu pelajaran bagi saya? Pasti ya. Adakah ini pelajaran bagi kamu? Tengok office kamu. Bila orang marah mereka, dia pasti hilang semangat. Walaupun tak boleh marah balik, dia mula rasa benci. Artinya dia dikalahkan oleh kebencian. Kalau kamu seorang Kristian, sesuatu berlaku dalam office, orang tunjuk kebencian kepadamu, kamu tidak hilang sifat Kristian. Dan orang akan lihat kamu berbeza. Dan mereka akan tertarik kepada kamu. Dan kamu tunjuk kepada dia tanpa memberi kesaksian. Kamu boleh tunjuk bahawa kasih lebih kuasa boleh mengalahkan kebencian. Dalam keluarga kamu pun sama, saudara-saudari. Dalam keluarga kamu mungkin ada anak, ibu mertua, ada istri, ada suami. Bukan semua maju sebagai Kristian dengan kepantasan yang sama, kan? Mungkin anak buat kamu kata sesuatu dan kamu rasa mau marah. Tunjuk kepada anak bahawa selalu kamu tak akan hilang perasaan kasih. Bila kita marah, hilang kasih.
tunjuk melalui tingkah laku kamu. Kamu seorang Kristian yang tetap kasih, dan lama-kelamaan anak kamu akan belajar kasih boleh menang. Dalam sekolah dia belajar benci boleh menang. Kita mesti ajar orang melalui tingkah laku kita pentingnya dan kuasa kasih. Mari kita tengok ayat 43 dan 44. 43 dan 44. Kamu sudah mendengar ajaran ini. Kamu mesti mengasihi orang lain dan membenci musuhmu. Namun aku berkata kepada kamu, teruslah mengasihi musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ayat 43. Kamu selalu dengar, kamu hanya boleh kasih orang yang kasih kamu, benci musuh kamu. Mungkin kita masuk ke dalam kebenaran, ada fikiran berbeda. Mungkin kita kasih saudara-saudari di sidang yang baik dengan kamu. Tetapi mereka yang tidak baik dengan kamu, kamu tidak kasih. Yesus kata dalam 44, jangan mengasihi musuhmu. Kenapa? Bila Anda buat demikian, Anda menunjukkan kekuatan kasih. Kasih itu boleh meliputi semua manusia. Walaupun orang buat sesuatu yang tidak bagus, kasih kamu begitu luas. Kamu tidak tindak balas. Biar orang yang teriak, kamu jangan teriak. Dan orang akan sedar bahawa kasih itu sangat kuat. Ayat 44 berdoa bagi orang yang menganiaya. Ini adalah ajaran Kristus, dan marilah kita maju dalam hal ini. Mari kita tengok gambar tentang Yesus, gambar seterusnya. Dalam gambar ini apa Anda lihat? Yesus ditampar, kan? Yesus ditampar. Tetapi bagus sekali Yesus tidak balas Apa bila Anda lihat gambar ini, kamu tertarik? Anda tertarik? Anda tertarik kepada siapa? Yang kasih ataupun yang benci? Kita semua tertarik kepada yang kasih Yesus. Orang yang benci itu nampaknya dia menang. Nampak dia menang kerana dia dapat bunuh Yesus. Tetapi sebenarnya Yesus yang menang. Kenapa? Kerana dengan buat demikian, dia membuktikan bahawa kuasa kasih adalah kuasa yang betul-betul besar. Dan ini memberi kemuliaan bagi Jehovah. Jika Yesus pukul balik, adakah kamu tertarik kepada Yesus? Pasti tidak. Saya sangat suka Yesus kerana dia tidak balas. Kamu sangat suka Yesus kerana dia tidak balas. Kalau dia balas dan musnahkan, bunuh semua orang begitu, kita tidak tertarik kepada Yesus. Kita tertarik kepada kasihnya. Dia banyak berkuasa, tapi kasihnya buat dia jangan guna kuasa itu untuk mencederakan orang lain. Paling bagus contohnya. Terima kasih untuk gambar itu. Pasal itu, waktu Yesus di bumi, dia ajar beberapa hal tentang kasih. Dia bukan banyak ajar tentang teknik. Dia tidak ajar tentang bagaimana baca Bible, berapa kali mau baca Bible, tetap berhimpun, bagaimana buat penginjilan. Dia tidak cakap banyak, itu sedikit saja. Tetapi banyak yang dia cakap adalah tentang kasih.
Kenapa? Kerana Yesus tahu, kalau saya kasih Yehova, yang lain saya sendiri akan. Jika kamu kasihi istri, saya tidak perlu beritahu kamu apa yang kamu perlu buat untuk istri. Bila kamu tidak kasih seseorang, waktu itu yang saya perlu beritahu kamu apa yang kamu perlu. Kamu tidak perlu beritahu bapa apa yang dia mesti buat untuk anak. Dia sendiri tahu. Kenapa? Kerana kasih ajar dia. Bila kamu kasih itu boleh ajar kamu apa yang perlu dibuat. Kalau kamu tiada kasih, orang lain mesti ajar kamu. Itu masalahnya. Kalau saya tidak kasih Yehova, orang lain mesti ajar saya buat ini, baca Bible. Kalau saya sendiri kasih, saya tidak perlu bantuan kamu. Saya tahu. Itu keunggulan kuasa kasih. Pasal itu sebelum dia naik ke syurga, Yesus beri nasihat ini ya. Yohanes bab 13 ayat 34 dan 35. Yohanes bab 13 ayat 34 dan 35. Aku memberi kamu satu perintah saja. Satu perintah baru. Kamu harus saling mengasihi. Sebagaimana aku sudah mengasihi kamu, kamu juga harus saling mengasihi. Jika kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahawa kamu murid-murid. So, Yesus kata apa? Sebelum dia naik ke syurga, dia beri satu perintah baru. Saling. Kenapa? Ayat 35. Baru orang akan tahu bahawa kamu murid. Artinya kamu tidak dikenali sebagai orang murid, sebagai murid Kristus. Kerana kegiatan kamu. Jangan salah sangka ya. Orang tidak akan rasa kamu orang Kristian kerana kamu sibuk dalam sesuatu. Sibuk dalam pelajaran ataupun pakaian cantik. Jangan rasa kalau saya pakai cantik ada tie, orang akan tertarik. Tidak. Mungkin mula-mula dia tengok, pakaian kamu bagus. Tapi yang betul-betul menarik seseorang kepada kamu ialah kasih kamu. Bukan title kamu. Mula-mula bila ada CEO datang, mungkin kamu tertarik. Kerana ada title. Lama-lama, title itu tak gunanya. Kamu hanya tertarik kepada CEO kalau dia tunjuk kasih. Itu yang buat seorang spiritual, seorang penatua tunjuk bahawa dia betul-betul murid, bukan pencapaiannya ataupun gelarannya ataupun kemuliaannya. Seperti Yesus kata di sini, ayat 35 dia sangat jelas. Orang akan tahu kamu murid bila kamu. Kerana kasih itu boleh menyelesaikan semua masalah dalam hidup kamu. Banyak masalah dalam hidup kamu ialah kerana ada gangguan dari orang yang benci, orang yang cemburu. Mereka cuba ganggu kamu. Kalau kamu diganggu oleh cemburu dan marah, kamu pun kena ganggu habis hidup kamu. Hanya kasih. Kalau kamu pegang kuat kepada kasih, jangan dipengaruhi oleh perasaan marah dan cemburu dan sebagainya. Dan hidup kamu akan sangat bagus. Tiada gangguan. Hati kamu macam tiada gangguan. Karena penuh dengan kasih adalah tanda orang Kristian. Dan kasih itu sangat kuat. Mari kita tengok video untuk membuktikan ini. 第二点，他是买怎么买？因为我床上的衣服有这的。哪里？你说那里我这的？哦，你这的？我也玩这的。而且也不一样，先玩我这。
kena disihlah semasa kecil, hidup saya sangat susah. Turun, saya selalu fikir, kenapa kita tidak boleh hidup bebas? Kami tidak boleh menyuarakan pendapat dan kebebasan kami disekat. Sebab kami orang Arab, bukan orang Yahudi. Saya marah kerana ketidakadilan ini. Saya pun fikir, saya perlu bertindak. Saya mahu halau orang Yahudi. Saya pun jadi ketua sebuah kumpulan pemberontak. Sebab ini, saya dipenjarakan pada tahun 1985 selama 4 tahun. Saya selalu tertanya-tanya, kenapa? Kenapa? Kemudian, saya terima majalah Menara Pengawal dan saya mula berubah. Inilah yang saya cari-cari. Kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan. Saya tidak pernah merasainya sejak kecil. Tetapi kebenaran telah memberi saya semua ini. Hanya kerajaan Tuhanlah yang dapat menghentikan kejahatan di bumi. Saya kuatkan hubungan saya dengan Yehovah. Ini mengubah hidup saya. Berarti saya ialah orang Yahudi. Sejak kecil, kami diajar bahawa kamilah bangsa yang terpilih dan Tuhan sokong bangsa kami. Di kawasan tempat tinggal saya, banyak orang membenci orang Arab. Saya masih ingat bagaimana orang menghina orang Arab. Ada juga yang cakap, kalau orang datang untuk bunuh kamu, bunuh dia dulu. Mereka pernah kata, ini ialah ayat Bible. Tetapi setelah mempelajari kebenaran, pandangan saya berubah. Saya rasa sangat lega untuk mengetahui bahawa Yehovah ingin kita mengasihi orang daripada berbagai latar belakang, termasuk orang Arab. Hari ini saya gembira untuk menjadi sebahagian daripada umat milik Yehovah. Umat ini tidak berperang dengan orang lain. Sebaliknya, mereka berkhidmat untuk Tuhan dengan menyelamatkan orang daripada pelbagai bangsa dan latar belakang. Apa pendapat kamu sekalian? Bolehkah kasih mengalahkan kebencian? Cara lain tak boleh, kepaksaan tak boleh, kasih saja. So, apa akan berlaku kepada kebencian? Ini tengok gambar terakhir. Dalam gambar terakhir kita lihat makhluk yang mula-mula benci. Akhirnya dia akan dipenjarakan dan dimusnahkan. Inilah waktu dia tamat kebencian. Tidak lama lagi tiada lagi kebencian dalam bangsa. Terima kasih untuk gambar. Begitu, apakah tugas ataupun keperluan ataupun apakah sesuatu yang menjadi tanggungjawab anda dan saya? Sebagai orang Kristian, saya mesti hari-hari, setiap saat, tunjuk kasih, walaupun orang heran, mereka rasa saya sepatutnya benci, saya sepatutnya marah, tapi saya mesti bertekad tunjuk mereka saya tak perlu kerana kuasa kasih itu. Yehovah adalah kasih. Jika saya buat demikian dan anda buat demikian, anda pun menunjukkan dalam kehidupan kamu, walaupun anda bukan orang besar, saya bukan orang besar,
dalam sejarah hidup saya akan tunjukkan, Anda akan tunjukkan bahawa kebencian akan dikalahkan oleh kasih. Marilah saudara-saudari, walaupun sebagai Kristian kita sibuk dari segi luar, dalam hati selalu mengutamakan kasih dan selalu mengalahkan kebencian dengan kasih kita. Terima kasih. Terima kasih saudara